Selamat sejahtera Encik Kamal dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan kelima dan ini adalah ahli kumpulan kami. Topik yang kami ingin membincangkan ialah perkembangan sains dan teknologi dalam memudahkan komunikasi dan perhubungan antara masyarakat pada hari ini. Ia juga membantu memudahkan masyarakat menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap etnik tertentu. Soalan pertama, apakah kesan fenomena ini terhadap kesempatan sosial? Soalan kedua, bagaimana konsep etika dalam penggunaan teknologi maklumat menjadi platform ke arah mewujudkan kesempatan sosial? Sebagai pembuka tirai perbincangan, kesempatan sosial ini sebenarnya dia merujukkan kepada tarikan sosial tertentu di mana orang ramai berkumpul rapat. Pendek kata, ini merujuk kepada kekuatan sosial tertentu yang menyesuaikan atau menyelaraskan percanggahan, konflik dan pertikaian antara faktor-faktor yang berbeza dari seluruh masyarakat untuk menjadi keseluruhan bersatu. Ini adalah proses psikologi penumpuan awam dan juga dapat menjadi fungsi asas integrasi sosial. Kesempatan sosial adalah ciri penting kumpulan, organisasi dan masyarakat. Adalah sesuatu yang memberi kesan kepada tingkah laku luas kepelbagaian. Perpaduan adalah kekuatan asas yang mengekalkan masyarakat. Tanpa itu akan menyebabkan masyarakat hancur. Perpaduan membolehkan masyarakat bertahan. Dengan itu, mengagungkan kuasa individu yang tersebar ke dalam kuasa seluruh organisasi dan kuasa masyarakat. Tambahan lagi, akan menghasilkan kuasa besar jauh melebihi jumlah kuasa individu dan organisasi kecil. Dia menghasilkan fenomena organisasi sosial yang kaya dan kompleks dalam fungsi masyarakat secara keseluruhannya. Di samping itu, perpaduan mempunyai kestabilan yang kuat. Ini boleh menyatukan anggota masyarakat, mengurangkan perpecahan dan konflik yang tidak perlu, dan menjadikan organisasi struktur yang stabil. Pada masa yang sama, dia juga boleh menghasilkan motivasi yang besar untuk menyatukan kumpulan sosial. Seterusnya, minta saya untuk menerangkan kesan positif. Antaranya, masyarakat mempunyai fikiran yang sama, akan bersetuju dan menyuara bersama dengan penghantar. Ini akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Jika dilihat dari sudut yang lain, salah satu kesan positif adalah dengan menarik perhatian penggunaan media sosial. Ini dapat berbincang terhadap isu tertentu bersama-sama. Selain itu, pihak tertentu dan pihak berkuasa akan memberikan penjelasan dalam media sosial. Di samping itu, kesan positif yang ketiga ialah perniagaan dan pemasaran produk. Para peniaga boleh menerima komen-komen daripada pelanggan mereka, baik atau buruk. Dari situ, pihak tertentu akan berubah supaya dapat memuaskan keperluan pelanggan. Peniaga dapat memahami keperluan pelanggan dan kesilapan atau cara penambahbaikan terhadap perniagaan mereka. Kebalikannya, kesan negatif terhadap perpaduan sosial yang pertama ialah buli cyber. Pembulian cyber ini mudah untuk berlaku kerana mangsa buli di alam maya ini senang untuk dicari dan mangsa susah untuk melindungi diri mereka dari kes pembulian cyber ini. Pembulian cyber yang sering berlaku adalah di mana pengguna-pengguna media sosial mendapat komen-komen yang negatif seperti body shaming kerana mereka tidak suka melihat orang lain bahagia dan ingin menjatuhkan maruah mangsa buli ini. Dengan itu, pembulian cyber dapat memberi kesan yang teruk kepada mangsa, lebih-lebih lagi dari aspek psikologi di mana mangsa akan menjadi antisosial, kurang keyakinan diri, kemurungan yang melampau yang boleh membawa kepada membunuh diri. Seterusnya, kesan negatif kedua adalah penyebaran berita palsu. Ini kita dapat menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kesan negatif ketiga adalah menyentuh isu sensitif. Ini kita dapat agama dan budaya dikritik sesuka hati tanpa kawalan. Contohnya, kita dapat mempromosikan maklumat akan melibatkan tajuk perbualan tentang sensitif agama. Selain daripada itu,
Fenomena ini juga akan menimbulkan kes penipuan atau dipanggil scammer. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kes penipuan terhadap golongan yang kurang pengetahuan dari segi penipuan di media sosial dan juga di kalangan remaja perempuan. Penghantar yang mempunyai perasaan tidak puas hati terhadap sesuatu perkara akan percaya setiap perkataan dari pembalas dengan mudah. Ini akan menyebabkan kes penipuan berlaku. Bukan itu sahaja, penyalahgunaan media sosial akan berlaku disebabkan kemudahan komunikasi dan perhubungan antara masyarakat pada hari ini. Pengguna media sosial boleh memanfaatkan ketidakpuasan terhadap sesuatu perkara di mana-mana sahaja. Hal ini dapat merosakkan imej atau reputasi sesebuah perniagaan dengan mudah. Oleh sebab itu, ketakutan dan tekanan yang tambahan akan diberi kepada setiap perniagaan dari segi perkhidmatan dan produk. Saya akan mengkongsikan beberapa cara untuk menggunakan teknologi maklumat menjadi platform ke arah kesempatan sosial. Cara pertama adalah menggunakan media massa. Kita boleh memanfaatkan lagu-lagu kebangsaan dan iklan yang menunjukkan kewujudan masyarakat yang berbilang kaum. Contohnya, semasa Hari Merdeka, kami boleh kongsikan lagu-lagu kemerdekaan ke media sosial untuk ingatkan rakyat-rakyat Hari Merdeka adalah satu hari yang penting untuk menyatukan masyarakat. Cara kedua adalah menyebarkan berita. Contohnya, kita boleh menyebarkan berita yang tentang acara domestik. Contohnya, Kuala Lumpur banjir dan boleh menarik perhatian rakyat yang berada di negeri lain dan mereka boleh datang untuk bantuan bencana. Cara ini juga boleh membantu rakyat berbantuan sosial melalui teknologi maklumat. Akhirnya, cara ini ialah perkongsian melalui media sosial. Kami boleh menggunakan gambar, video, lagu, dan artikel. Hal ini kerana gambar, video, lagu, dan artikel boleh menggalakkan orang ramai patriotik seperti anjurkan perantuan penggambaran atau video dalam talian. Oleh itu, hal ini juga merupakan platform untuk membina kesepadan sosial. Sekian, terima kasih.